Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, nampak apa yang cikgu share? Nampak. Nampak kan? Okay, sambungan daripada hari Khamis kelas minggu lepas. Okay, kita dah masuk tajuk subtopik 9.2. Sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Ini berkaitan dengan segitiga terlebih dahulu. Selepas ni kita akan tengok sisi 4 pula. Standard pembelajaran untuk kelas hari ini mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga. Ada pelbagai jenis segitiga. Bukan hanya nama segitiga tu, tapi dia punya sifat-sifat dia tu menentukan dia apa segitiga tu. Nama dia tu. Seterusnya mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Untuk subtopik yang seterusnya ni, untuk tajuk ni, apakah sifat segitiga? Dekat sini ada aktiviti penerokaan. Kalau kamu tengok dekat sini ada 3 segitiga yang berlainan. Kalau nampak segitiga sama tapi ada yang berlainan. Kalau kamu tengok first kali segitiga yang pertama. Okey, segitiga ini dinamakan segitiga bersudut tegak. So, first kita dapat tahu ada satu segitiga. Okey, segitiga ni dia perlu tengok ada 3 sudut ni kan, ada 3 sisi kan, ada 3 bucu ni. Kita tengok salah satu bucu ni yang berbentuk ada sudut dia 90 darjah. Satu sahaja 90 darjah, yang ini kita namakan segitiga. Semuanya segitiga tetapi nama spesifik dia bersudut tegak. Bersudut tegak ni maksud dia apa? Macam ni lah. Sudut tegak ni adalah bersudut 90 darjah. Setuju tak dengan cikgu? Bersudut tegak itu apa kelas? 90 darjah. So, salah satu sahaja. Tak perlu semua. Salah satu sahaja daripada segitiga ni. Yang ni bukan C, bukan B, bukan. Tetapi A ni ada 90 darjah. Kita namakan segitiga bersudut tegak. Faham tak kelas? Okey. Kita tengok segitiga seterusnya. Okey, gambar yang kedua. Kalau kamu tengok dekat sini, semua sudut ni, sudut yang pertama, saya bulatkan F. Okey, saya tengok sudut D, lepas tu kita tengok sudut E. Ketiga-tiga sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Okey, ketiga-tiga sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Bermakna dia ni tirus ke cakah kelas? Tirus. Bagus. Sebab sudut tirus ini adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, so kalau ketiga-tiga sudut kurang daripada 90 darjah, dia adalah segitiga, dia special. Bersudut tirus. Macam itu sahaja. Boleh tak? Boleh kelas? Faham ya? Okey, tadi sudut apa? Tadi segitiga bersudut apa? Kalau ada sudut ni 90 darjah ni kita panggil sudut apa? Segitiga apa tu? Bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga itu bawah daripada 90 darjah pula kita panggil apa? Segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus. Bagus. Okey. Dan yang ketiga, ada 3 sahaja. Yang ketiga, kita kalau tengok sudut E bawah 90 darjah, sudut D dan E ni bawah 90 darjah. Tetapi ada satu sudut. Ada satu sudut ni saya segitigakan dia. Sudut F ni ada satu-satunya sudut yang lebih daripada 90 darjah. So, yang bawah dari 90 darjah ni tak payah kita tengok. Kita tengok yang ada satu sahaja yang lebih daripada 90 darjah. So, kita namakan segitiga disebabkan oleh dia 90 darjah ini adalah sudut apa kelas? Kalau lebih daripada 90 darjah? Dia adalah sudut cakah kalau lebih daripada 90 darjah. So, kita namakan segitiga bersudut cakah. Boleh faham?
So ada berapa segitiga yang kita dah belajar tadi? 3. Apa segitiga? Macam mana kita nak tahu sifat-sifat dia? Okey, yang pertama. Sifat apa yang pertama? Sudut dia ada sudut apa? Sudut tegak. Tegak. So kalau tegak, dia punya sudut dia berapa darjah? 90 darjah. Sama dengan 90 darjah. Salah satu sudut dia. Okey, salah satu bucu. So macam mana lukisan dia? So kalau kita lukis straight sampai dekat sini, kita berhenti, kita lukis ke kanan pula. Nampak ke apa yang saya lukis? Nampak cikgu lukis? Okey, lepas tu kita cantumkan garisan ini. Okey, so kita buat simbol 90 darjah. So, ini kita namakan segitiga apa kelas? Bersudut tegak. Ya, bersudut tegak. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Yang kedua, apa sifat dia? Salah satu bucu dia kurang daripada 90 darjah. Betul tak betul? So, semua sudut lah kiranya kalau ikutkan bawah daripada 90 darjah. So, macam mana kita nak lukis kelas? Okey, kita lukis ni dia sedikit rapat. Dia sedikit rapat. Semua ni dia rapat sahaja. So, kalau contoh dia sini 30 darjah. Sini 40 darjah. Sorry, ni dah lebih dah ni. Sekejap ya. Kalau sini okey, sini 60, sini 70. So, berapa baki dia kelas? Baki untuk 50 darjah. Kenapa? Macam mana dapat 50 tu? 60 Hmm. 70 tolak 180. 180 dah dulu tolak. Besar tolak yang kecil kan? 180 tolak 60 tolak 70. Okey, pandai-pandai. Okey, so kita mulakan dengan 180 terlebih dahulu. Dapat 50 darjah. Terima kasih. Okey, so kalau macam ini, semua sudut ni kurang daripada 90 darjah. So bermakna kita panggil segitiga ni apa kelas? Segitiga bersudut biru. Yes, very good. Okey, ada lagi yang ketiga. Okey, kalau yang ketiga ni macam mana kelas? Sifat dia, salah satu sudut dia adalah Lebih daripada 90. lebih daripada 90 darjah. So, kalau kita nak lukis, kita lukis satu sahaja sudut dia cakah. Saya besarkan. So, kita dapat dia punya sudut, satu sudut dia ni, contoh dia dekat sini, 100 darjah. So, kalau dekat sini, 45, 50 lah, 50. So, berapakah sudut dekat sini, kelas? Macam mana kita nak dapatkan sudut ni? Cepat. 30 darjah. Bagus. So, adakah ini segitiga yang kita cerita tadi? Setuju tak gambar rajah dia? Sebab saya kata tadi, salah satu sudut dia lebih daripada 90 darjah. Setuju tak dengan gambar rajah ni? Setuju. So, dekat sini dia, satu sudut dia 100 darjah. Maknanya kalau 100 darjah, lebih daripada 90 darjah. So, kita namakan segitiga ni apa kelas? Bersudut cakah. Faham? Faham kelas? Faham. Okey, bagus. Seterusnya, kita tengok pada nota. Okey, kalau kamu tengok dekat sini.
Okey, ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk yang ada dekat gambar rajah ni, dekat muka surat 206 ini. So, cuba kamu kenal pasti yang mana satukah sudut, okey, segitiga bersudut tegak. Ada nombor 1, kita letakkan A, B, C, D, E dan F. Yang mana satukah bersudut tegak, kelas? F. Betul ni F? Betul. So, ini adalah bersudut tegak. Okey. Seterusnya, cikgu nak tanya, yang mana satukah segitiga bersudut tirus? Which one? Ada satu ke ada banyak? Ada banyak. Ada banyak. So, yang mana satu? Yang mana tu? Kalau kata banyak tu. Apa dia? E? A. Okay, so ini bersudut tirus. Lagi? B. Setuju tak, kelas? A pun setuju? A. Setuju juga. Lagi? Ada lagi tak? D. Setuju tak? Okey. Ada lagi tak? Dah habis dah. Okey. Satu lagi segitiga apa? Bersudut cakap. Yang mana pula? C dan Yang ni bersudut cakar. Ini juga bersudut cakar. Faham ke simbol saya buat ni? So kalau bersudut tirus saya buat tajam, ini saya buat tanda simbol sudut. Kalau cakar saya buat lebih daripada 90 darjah, lepas tu saya buat simbol sudut dekat situ. So ada 6, semua dah terjawab. Betul semua sekali. Okey, tahniah. Tak susah kan? So kita kena tahulah sifat-sifat dia. Okey, hasil daripada penerokaan yang kita buat tadi, didapati bahawa segitiga ni boleh dikelaskan berdasarkan sifat geometri segitiga mengikut sudut pedalaman ataupun kita tengok pada panjang sisi tersebut. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, segitiga dalam jadual A dikelaskan mengikut sifat sisi. Ini kalau digunakan sifat sisi, kita tengok sisi dia. Segitiga sama sisi. Ada satu segitiga. Segitiga ini adalah sama sisi. Kalau sama sisi bermakna semua sisi-sisi ini adalah sama panjang. Sama panjang. So bermakna sudut dia pun mesti apa, kelas? Kalau sama panjang? Sama juga. Ingat tak? Kalau segitiga sudut dalaman dia berapa darjah? Sudut dalaman semua A, B dan C kalau kita tambahkan semua ke berapa? 180. Pandai. Kalau sama sisi, kita hanya bahagikan terus 180 dengan 3. So, berapa nilai? 60. So, setiap nilai sisi-sisi ataupun sudut ini adalah sama. So, sudut dia sama, sisi dia pun sama. Iaitu, semua sekali berapa darjah, kelas? 60 darjah. Boleh faham tak? Okey, senang. Sebab apa? Kita tengok sahaja nama dia. Sama sisi. Kalau sama sisi, panjang sama, sudut pun sama. Itu dia keywords dia. Okey, kita teruskan. Segitiga sama kaki pula. Kalau sama kaki, kaki dia sahaja yang sama. So, kalau kita berada di atas, kaki dia ni, ni kaki sebelah. Kalau kita pandang kat orang ni, contoh dia kan. Orang ini berada di sini. Ni tangan dia. Ini kaki dia. Contoh dia macam tu lah. Kita pandang dia. Okay, kaki dia ni sama panjang. Tetapi luas kangkang kaki ni dia tak sama. Dia tak sama panjang. So, saya tandakan satu sahaja. Kalau sini dua, yang ni satu sahaja. So, apa yang sama dekat sama kaki ni?
Sudut yang daripada kaki ke lantai adalah sama dengan sebelah kiri dengan sebelah kanan. So sudut sebelah kiri dengan sebelah kanan sahaja yang sama. Tetapi satu lagi sudut tak sama. Kalau sini saya buat dua line, yang ni saya buat satu line sahaja. So kalau saya ada salah satu sudut, kita terus boleh dapat semua sekali sudut pedalaman. Senang sahaja. So cara dia, kalau saya dapat satu sudut. Okey, contoh saya dapat ini, sudut ini adalah 40 darjah. Satu je sudut kita boleh tahu dah. Semua sekali. So macam mana saya nak dapatkan sudut kangkangan ini? Sudut kaki dengan sudut lantai. Macam mana kelas? 180 tolak 40 bahagi 2. Yes, very good. So 180. Kita tolak terlebih dahulu dengan sudut yang selain daripada yang di bawah tu, yang dekat kaki tu. So tolak dengan 40. Selepas kita dapat jawapan, kita just bahagi 2 sebab nilai antara dua sudut ini adalah sama. So apa jawapan dia kelas? 140 bahagi 2. So berapa nilai dia? 70 untuk setiap sudut. 70 dekat sini, 70 dekat sini. Boleh faham kelas? Okey, kita tengok sifat bilangan simetri dia. Paksi simetri untuk segitiga sama kaki, sama sisi, sorry. So kalau sama sisi ni, sifat simetri dia macam mana kita nak dapatkan sifat simetri dia kelas? Siapa tahu macam mana nak dapatkan sifat simetri? Kita perlu bahagikan setiap garisan ini, kalau kita belah dua, sebelah kanan dengan sebelah kiri itu adalah sama luas. So bermakna kalau saya lipatkan segitiga ini daripada atas ke bawah, sama tak saya bahagikan kanan dan kiri? Sama tak kelas? Sama. Okey, lepas tu saya lipat lagi sekali, saya buka balik lipatan ni, saya lipat sebelah sini pula. Saya lipat sampai sini. Sama tak yang kanan dengan yang kiri? Tapi yang tadi tu kita padam dulu. Sama tak kelas? Sama juga. Okey, so kalau saya lipat lagi satu, lipat sebelah sini pula, dapat tak pembahagian dua sama? Kiri dan kanan dia. Sama juga. So ada berapa kali lipatan kita boleh buat tadi? 3 kali. So kita panggil bilangan paksi simetri dia adalah 3. Yang kita lipat-lipat itu adalah kita panggil paksi simetri. Faham kelas? Okey, so kalau kita tengok semula untuk gambar rajah yang kedua ini, okey, macam mana pula kita nak tengok dia punya paksi simetri dia? So cuba kita tengok. Boleh tak saya lipatkan sini dengan sini? Boleh tak saya dapatkan luas yang sama kiri dan kanan dia? Tak sama kan? Sebelah sini dia lebih sikit banding dengan sebelah sini. So tak boleh. Kalau sebelah sini boleh. Sini ke sini boleh lipat? Sama tak? Tak boleh juga. So yang mana yang kita boleh lipat? Atas dan bawah kita lipat 2. Sama luas tak kelas? Sama sahaja. So ada berapa paksi simetri? 1 sahaja paksi simetri dia. Siapa yang nak masuk ni? Okey, kita dah faham. Okey, kita tengok seterusnya. Segitiga tak sama kaki. Maksud apa segitiga tak sama kaki? Kalau sama kaki, sebelah kanan dengan sebelah kiri ni sama panjang. Okey. Itu sahaja, 2 sahaja yang sama panjang. Kalau sama sisi, 3 sisi sama panjang. Okey, untuk tak sama kaki, semua sisi-sisi ni 3 tak sama. So saya wakilkan satu, saya buat tanda yang satu dia. Yang ni 2 tanda, yang ni 3 tanda. Maknanya 3 ini tak sama panjang. So kalau tak sama panjang, maknanya segitiga ini ada apa? Tak sama kaki. Boleh faham tak kelas?
tak sama kaki. Yang ni sama kaki. Yang ni sama sisi. Okey, kalau kamu tengok, kalau yang tak sama kaki ni, boleh tak saya lipatkan dekat mana-mana bahagian, dia boleh bahagi dua luas yang sama. Boleh tak? Tak boleh. Oh, pergilah kat mana-mana pun, dia tak boleh nak lipat sebelah kanan dengan sebelah kiri dia sama. So, bermakna bilangan paksi simetri dia apa? Tiada paksi simetri. Okey. Kalau kamu tengok, semua sisi tidak sama panjang. Semua sudut pedalaman adalah tak sama. So, kalau sudut dalaman pun, kalau dah tak sama, dia punya sudut pun tak sama juga. Boleh faham, kelas? Boleh. Okey, kita teruskan dengan sifat yang kedua, iaitu sifat sudut. Tadi sifat apa? Sifat apa tadi? Sifat apa tadi? Sisi. Tadi sifat sisi. Yang ni sifat apa pula? Sifat sudut. Okey, kita tengok macam mana sifat sudut dia. Kalau segitiga bersudut. Nampak ni. Ada perkataan bersudut. Tadi ni, dia tak ada bersudut. Dia tulis saja sama ada sama kaki, sama sisi, sama kaki dengan tak sama kaki. Okey, kalau yang bersudut, sifat sudut, dia ada bersudut. Semua ayat ni ada perkataan bersudut. Okey, tapi sama ada bersudut tirus, bersudut cakah, ataupun bersudut tegak. So, tiga sifat sudut ini membentuk segitiga. Okey, kalaulah bersudut tirus, semua sudut adalah bersudut tirus. Iaitu bawah daripada berapa darjah, kelas? 90 darjah. Okey, kalau bersudut cakah, salah satu daripada tiga sudut ini adalah sudut cakah. Salah satu. Satu sahaja dah cukup dah. Satu dah sudut cakah, dia kita panggil bersudut cakah. Boleh faham? Boleh. Okey, kalaulah bersudut tegak, salah satu sudut ini mesti bersudut tegak, iaitu berapa darjah, kelas, kalau bersudut tegak? 90 darjah. Boleh faham? Boleh. Okey, kita teruskan dengan latih diri. 9.2a. Kita terus saja bincang. Soalan nombor 1. Nyatakan jenis setiap segitiga yang berikut. Kita bincang terus. Okey, soalan A. Apakah jenis segitiga ini, kelas? Bersudut cakah. Boleh faham? Boleh, dah betul. Okey, B pula. Okey, perempuan. Apa dia? Segitiga sama apa? Bukan sama kaki ya. Sama sisi. Boleh faham? Macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana kita nak kenal pasti? Ada tanda sama. Semua ini ada satu tanda. Maknanya tiga-tiga ini sama sisi dan sudut juga adalah apa, kelas? Sama. Iaitu berapa darjah? 60 darjah. Bagus. Okey, yang lelaki. Okey, C apa jawapan dia? Segitiga bersudut tegak. Mana datang tu? Macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak kenal pasti dia bersudut tegak? Firas? Sebab dia ada darjah, 90 darjah. Salah satu sudut. Berapa sudut dia? 90 darjah. Boleh faham yang lain? Okey, girls pula jawab D. Ni apa ni? Apa jawapan D? Cepat. Segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus. Okey, boleh. Okey. Boleh faham, kelas? Boleh.
Okey, kita teruskan. Bagaimanakah anda menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga? Okey, kita terus tengok pada aktiviti. Okey, kita tengok aktiviti ni. Ada satu segitiga. Okey, ada satu segitiga. Dilukiskan setiap sudut dia ada label. Dia labelkan. Okey, yang pertama label A, sudut A ni dekat atas. Lepas tu sudut B dan sudut C. Selepas itu dia panjangkan sedikit untuk garisan. Okey, ada garisan dekat sudut C tadi. Dia buat lagi satu sudut iaitu sudut D. Okey, daripada A, B, C, D ni, okey, macam mana kita nak kenal pasti jawapan dia ataupun apa hasil dia, hasil tambah dia. So, first kali, kalau kita tengok untuk hasil tambah, sudut-sudut A tambah dengan sudut B tambah dengan sudut C. Kalau A tambah B tambah C, so berapakah nilai sudut ini kelas? 180 darjah. Konjektor dia letak je dekat sini 180 darjah. Boleh faham kelas? Boleh. Okey, kita tambah pula. C tambah D pula. Okey, apa jawapan C tambah D kelas? 180 darjah. Sebab dia adalah satu garis lurus. So, bermakna dia juga adalah 180 darjah. Okey, macam mana pula A tambah B kelas? Siapa tahu? Apakah nilai A tambah B? Tahu tak? C. A tambah B sama dengan C ke? Ya ke? Ya ke A tambah B sama dengan C? Sebab kalau kita letaklah sini 40, ini 60, sini 40, sini jadi berapa? 80 darjah kan? Betul tak? Betul. So boleh tak kita tambah A tambah B tadi 60 tambah 40 sepatutnya berapa? 100. So dia tak sama dengan 80. So dia tak boleh lah. So A tambah B bukan C. Saya padam balik. Macam mana tu? Okey. B sama dengan D. Macam mana dapat tu? Okey, sekarang kalau dah ada satu garisan dekat sini, kita buat lagi satu garisan yang parallel. Yang selari atas dengan bawah. Saya buat satu lagi garisan yang selari. So, dekat sini kita dapat satu garis rentas lintang. Betul tak betul? Betul. Apa yang kita boleh dapat daripada garis rentas lintang ni? Kita boleh dapat satu lagi sudut dekat sini. Okey, ini kita namakan sudut apa ni kelas? Kita namakan sudut apa ni? Ini tahu. Kita namakan sudut apa ni? Dia bentuk Z. Sudut berselang-seli. Selang-seli. So maknanya dia adalah sudut yang sepadan. So kalau ini nilai B, adakah ini nilai B juga? Ya. Betul. So dia adalah nilai yang sepadan. So kalau kamu tengok, kalau kita tengok pula satu lagi berserenjang. Garis rentas lintang. Okey, kita garis lagi satu garis rentas lintang dekat sini pula. Ini garis rentas lintang lagi satu. So, apa yang kita boleh dapat dekat situ pula? Sudut selang-seli juga kan? Betul tak betul? Kita boleh dapat ini, sudut ini dengan sudut yang belakang sini. So, maknanya sudut ini sama dengan sudut keseluruhan ni kan? Betul tak? Betul. So, bermakna sudut D tu adalah sama dengan sudut apa tambah apa? Sudut D ni. A tambah B.
Betul. So, A tambah B sama dengan sudut D. Faham tak kelas? Faham. Boleh. Siapa yang tak faham? Setakat ni okey. Boleh faham? Boleh faham Okey, kita teruskan. Contoh 3. Okey, kita tengok contoh 3. Cari nilai X bagi setiap rajah yang berikut. Okey, kalau kamu tengok ada satu segitiga, lepas tu diberi dua sudut. Ingat tak? A tambah B tambah C berapa kelas? 180. So, kalaulah nak dapatkan satu lagi sudut dekat sini, cara dia 180 sebab 180 ni yang paling besar dia. Tolaklah dengan sudut-sudut yang dia beri. Okey, tolak dengan berapa kelas? 92. Lepas tu tolak dengan 37. Berapa kita dapat? Cepat tekan kalkulator, cepat. Jangan tengok buku. Cuba dapatkan jawapan sendiri. 180 tolak 92 tolak 37. So, jawapan berapa tadi? 51. Dapatlah X sama dengan 51. Boleh kelas? Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok untuk soalan B. Okey, soalan B ni dia seakan-akan bentuk yang ini kan. Gambar rajah ini sama kan? Sama tak? Sama tak kelas? Sama. So, kalau yang tadi kita buat satu lagi garisan. Okey, buat satu lagi garisan untuk selari dengan garis dekat bawah ni kan. So, kita dapat sudut selang-seli dia. So, ini juga adalah B. Betul tak betul? So, kita boleh dapatkan kesimpulan dia A tambah B adalah sama dengan D. Betul? Sama juga dengan sini. So, kalau saya buat satu lagi garis yang selari atas dengan bawah. So, kita juga boleh dapat sudut ni apa ni? Sudut apa ni? Kita panggil sudut apa ni? Kita sebut sudut apa ni? Selang-seli. Betul tak betul? So kita boleh dapat satu sudut iaitu 90 darjah. 28 darjah di sini. 28 sini pun 28. So boleh tak saya dapatkan sudut X? Boleh. Macam mana nak dapatkan sudut X? 7 + 9 tambah 28. So ini juga sudut selang-seli juga. So 28 tambah dengan 79. Okey, tekan kalkulator, jangan tengok buku. Apa jawapan dia? 107. So dapatlah jawapan X dia. Boleh faham? Boleh. Okey. Kita tengok latih diri 9.2B. Okey, 9.2B. Saya nak kamu jawab soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Semua sekali. Tandakan sekarang. Ini homework kamu. Kamu kena lukis dulu Lukis dan jawab. Tak nak jawapan sahaja. Nanti tak faham. Lukis dulu segitiga ini dan baru tulis jawapan. Baru kira dia punya nilai dia. Okey, boleh faham? Ini homework untuk hari ni. 27 hari bulan 9. Okey, saya screenshot dulu. Okey, kita teruskan. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okey.
Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Kita tengok contoh 4. Okey, boleh kita teruskan kelas? Boleh. Okey, setakat ni ada nak tanya soalan tak? Senang ke susah? Senang. Senang je. Okey, dalam rajah di sebelah, PQRS ialah garis lurus. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok kenal pasti P, Q, R dan S. So, maknanya dia adalah satu garis lurus, dia tidak sengit-sengit. Straight sahaja. Lepas tu, hitung nilai X dan nilai Y. So, kita kena tengok manakah nilai X. Nilai X berada di sini. Nilai Y dekat mana? Nilai Y dekat sini. Okey, so kita kenal pasti dekat mana dia punya sudut yang kita nak dapatkan jawapan tersebut dulu. Okey, seterusnya kita perlu tengok dia punya segitiga yang mungkin kita boleh dapatkan jawapan terlebih dahulu. So, macam mana kita nak tengok? Kita tengok sudut-sudut yang dia beri. Kita dapat dekat sini 46 darjah. Sini ada 84 darjah. So, yang mana satu kita kena dapatkan jawapan terlebih dahulu, kelas? Sudut mana dulu? Kalau ada satu segitiga, okey, ada dekat sini, ada dekat sini. So, kita boleh dapat sudut satu lagi tu. Sudut yang mana? Apa huruf dia? Kita boleh dapat sudut S dulu. So, macam mana saya nak dapatkan sudut S? 180 tolak 46 tolak 84. Ya, setuju tak? Setuju. Okey, so macam mana kita nak dapatkan jawapan? Tekan kalkulator cepat. 180. Okey, 180 tolak 46 tolak 84. So, jawapan dia berapa? 50. So, kita dapat sudut yang pertama. Okey. Sudut ini adalah 50 darjah. Okey. Selepas itu, kita kenal pasti apa yang sudut yang terlibat ataupun segitiga yang terlibat. Kalau kamu tengok, ada satu segitiga. Segitiga Q, T dengan S. Kalau saya lukis segitiga ni, lepas tu ada simbol-simbol dekat sisi dia. Kita boleh dapat satu tanda. Betul tak betul? Betul. Apa makna ni? Segitiga sama Sama kaki. kaki. Apakah sifat-sifat segitiga sama kaki? Sudut di antara kaki dengan lantai adalah apa? Sama. So, kalau sudut ini sama, kita dah dapat dah sudut sini berapa darjah tadi? Berapa kelas? Yang kita dah dapat ni, satu sudut ni? 50. Kita dah dapat satu sudut dekat situ 50 darjah. So, kita bolehlah dapat sudut lagi sebelah kiri kan? Betul tak? Betul. So sudut ini juga adalah berapa darjah kelas? 50 darjah juga sebab dia adalah segitiga sama kaki. Okey, so kita dah dapat 50 dekat sini. So, apa kaitan dengan sudut yang kita nak cari ni? Dia boleh terus dapat. Kita boleh dapatkan sudut X. Betul tak betul? Betul. Macam mana kita nak dapatkan sudut X tu? 180 tolak 50. Ya, so kita dapatkan sudut X 180 tolak 50. Kenapa 180? Sebab dia adalah satu garis lurus kan? Kalau satu garis lurus, sudut dia adalah 180 darjah. Setuju tak? Setuju. Setuju. So, dapatlah nilai X dia berapa kelas? 130. 130 darjah. Dapat nilai X 130 darjah. Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut Y? Ada tak idea? Ada idea tak? 180 Hmm. tolak 50 tolak
Kamu nak ambil yang mana? Ada dua cara. Okay, cara yang pertama, kita tengok segitiga keseluruhan ini. Besar ni, segitiga besar. So, segitiga besar ini, dia dah ada segitiga sudut-sudut dia, 50 dah ada, 50 dah ada, 46 dah ada. So, ingat tak? Semua sudut dalaman segitiga, berapa sudut dia kelas? 180. 180. So, 180 tolaklah dengan sudut-sudut yang saya write ni tadi. Boleh dapat tak? Berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? 4. So, kita boleh dapat 180 tolaklah dengan 100. Mana datang 100 tu? 50. Bagus. Tolak lagi dengan 46. So, dapat jawapan berapa tadi? Dapat 34 darjah. Okey, satu lagi cara. Kalau kamu tak nak tengok segitiga yang besar itu, okey, kita padam dulu. Okey, kita boleh tengok segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil dekat sini adalah segitiga QT dengan R. Saya lukis kat tepi. Okey, segitiga QT dengan R. Okey, tetapi untuk cara ini kita kena dapatkan satu lagi sudut yang kita belum tahu. Iaitu sudut di sini. Sudut sini kita tahu. Sudut ini yang Y tadi. Tetapi sudut dekat sini dia ada gang dia. Sudut luaran dia. Berapa sudut luaran dekat sini kelas? 84. So kalau 84 dekat sini boleh dapat tak jawapan ni? Macam mana kita nak dapatkan jawapan dia? Macam mana? 180 tolak 84. Ya, berapa jawapan dia? 96. Kita dah dapat sudut ini adalah 96 darjah. So segitiga ingat tak? Kalau dalaman dia berapa darjah tadi? 180. So tolaklah dengan apa yang ada dekat sini. Berapa? Tolak 96. Tolak lagi dengan berapa? 50. Berapa jawapan kamu dapat? 34. Sama tak? Sama tak? Sama aja. So, dapatlah cara yang kedua. So, mana-mana pun boleh diterima. Boleh faham? Boleh faham. Macam itulah cara dia. Okey. Ada nak tanya soalan tak berkaitan dengan contoh 4? Ada yang tak faham? Kelas? Ada yang tak faham? Contoh 4 semua faham? Semua okey. Okey, kita tengok tahukah anda. Okey, kamu perasan tak tadi saya buat segitiga, saya gunakan simbol macam mana? Saya buat simbol macam ni saja, menunjukkan dia adalah simbol apa kelas? Segitiga. So, simbol ini digunakan untuk mewakili segitiga. Okey. Kita terus latih diri 9.2C. Okey, kita terus jawab soalan nombor 1 dulu. Okey, macam mana kita nak dapatkan jawapan soalan nombor 1 ni kelas? Okey, saya lukis dulu kat bawah. Okey, terus kat sinilah. Okey, macam mana? Okey, apa yang kita boleh kenal pasti? Segitiga apa yang ada dekat sini? Cepat. Segitiga sama kaki. Dekat mana segitiga sama kaki tu? Apa huruf-huruf yang terlibat? PQS. Bagus. So, kalau saya lukis dekat luar, P, Q dan S macam ini. Lukisan dia macam ni. Saya lukis itu saja. Okay, next. Lepas tu, kita tulislah dia punya sudut-sudut dia. Dekat sini berapa? Tetapi yang kaki sama dia mana satu? PQ dengan QS. Kita sebut dua huruf. PQ dengan QS yang sama. So, sudut ini dia dah ada dah 68. So, ingat tak? Kalau sama kaki, kaki dengan lantai kan? Betul tak? Kaki kita dekat sini. Satu sini, satu sini. Lantai kita dekat mana? Dekat bawah sini kan?
Betul? Betul. So sudut inilah yang sama. So kita boleh dapat tak sudut yang sama ni kelas? Boleh. Macam mana? 180. Bagus. Ya, bagus. Okey, cepat tekan kalkulator cepat. Berapa nilai? 180 180 tolak dengan 68 tekan sama dengan dulu baru bahagi dengan 2. Boleh faham tak cara nak tekan tu? Boleh. Kena tekan sama dengan dulu baru bahagi. Berapa nilai dia? 56 56. sebelah sini, 56 sebelah sini. So, kita terus dapat jawapan apa tu? X sama dengan 56. Iya, terus kita boleh dapatkan nilai. So, macam mana nak jawab ni? Okay, first kali, cara dia, macam mana cara untuk penyelesaian ini, kamu tengok contoh. Kamu tengok contoh macam mana dia selesaikan. Macam itu jugalah cara kamu tulis jawapan. Okey, dia kata kat sini contoh dia, untuk dapatkan jawapan, okey, kita boleh dapatkan, dia kata dia adalah sudut sama kaki. Selepas itu, kamu buatlah penyelesaian yang kita tunjukkan tadi. Dapat X dia adalah 56. Okey, kita dapat dah X. So, kita tulis dekat sini, 56. Sini pun 56. So, boleh tak saya dapatkan lagi satu sudut dekat sini kelas? Boleh. Macam mana nak dapatkan sudut tu? 180 tolak 56. Dapat jawapan berapa? 124. Setuju tak? Kelas? Setuju. So, boleh tak saya dapatkan Y? Boleh. Okey, so Y tambah 124 tambah 24 sama dengan berapa kelas? 80. So, Y sama dengan 180 tolak 124 tolak 24. Macam ni cara nak tulis. Boleh faham? So, dapatlah Y sama dengan berapa? 32 darjah. Betul ke? Dapat jawapan yang sama? Kawan-kawan yang lain? Dapat. Semua dapat 32 darjah. Okey, latih diri. Ini kita dah siap. So, tak perlu buat dah. Okey, saya padamlah yang ni. Apa yang perlu kamu buat? Satu saja latihan. Okey, ini juga adalah homework kamu. 27 hari bulan 9. Okey? Ada nak tanya soalan tak? Tak ada. Okey, boleh faham Okey, kita teruskan. Mahir diri 9.2. Okey, yang ini kita buat soalan nombor 1 sekarang. Okey, macam mana nak dapatkan soalan nombor 1 ni? Apa jawapan dia? Bagi setiap segitiga yang berikut, nyatakan bilangan pasti simetri. Yang ni kamu kena buat lah. Ini latih diri ni kamu kena buktikan sendiri. Kalau dalam kelas nanti ada yang diam aja. Maknanya adalah yang kamu tak faham tu. Okey, ini pun senang sahaja, lukis sahaja. Next, dekat sini ada 3 soalan. Ini pun kamu buatlah. Kita jumpa hari Khamis untuk 9.3 iaitu sifat sisi 4, sudut pedalaman, sudut serta sudut peluaran sisi 4. So, ini juga adalah homework. 27. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, ada nak tanya soalan tak? Tak ada. Semua faham? Faham. Senang sangat ke apa? Senang sangat ke apa ni? Relax je, tak ada apa-apa tak?
Benda mudah kan. Okey, kalau tak faham boleh tanya terus dalam kelas. Okey. Kelas kita berakhir di sini. Kalau tak ada nantinya soalan, kita tamatkan kelas kita dengan bacaan wal as. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.